Kuliah kita ni yang ketujuh dah ni. Baik, saya nak pergi cepat sikit dah. Sebabnya nak masuk mustalah hadis. Kita duk ngaji selama ni sebenarnya tu latar belakang dia barunya. Latar belakang dia. Jadi ilmu sebenarnya mustalah hadis. Situlah kita masuk nak tengok hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sahih, hadis. Jadi tu baru orang panggil reti ngaji hadisnya. Ni latar belakang baru nak tengok kitabnya, sejarah penulisan dia. Jadi saya ambil masa rasa dalam 20 minit terpun habis ni dah. Dia nak habis dah ni hujung dia. Pembukuan hadis pada zaman tabi'in dan selepasnya. Halaman 22. Muka surat 22. Pada zaman awal tabi'in, perselisihan pandangan dalam penulisan hadis juga berlaku, seolah-olah mereka juga terbahagi kepada dua kelompok. Macam zaman sahabat jugalah. Satu kelompok bersetuju dan menggalakkan penulisan hadis, sementara satu kelompok lagi tidak menggalakkannya atau anti penulisan hadis. Kalau tengok sini ada dua grup saya buat ni. Tidak menyukai dengan menggalakkan. Baik. Hak tidak, siapa dia? Seperti Abidah Ibn Amir Al-Salmani, Ibrahim An-Nakhai, Amir Al-Sya'bi dan lain-lain. Ni dia kata hadis ni tak boleh tulis. Hak kata bolehnya, sementara tabi'in yang menulis, yang menggalakkan dan penulisan hadis ialah Sa'id Al-Musayyib. Ini golongan tabi'in belakang. Mujahid bin Jabr dan Al-Hasan Basri. Perbezaan pendapat tersebut adalah faktor yang sama dengan perbezaan dalam kalangan sahabat. Ini antara bapa dia kata boleh tulis, bapa hak ni pula kata tak boleh tulis. Antara lain ialah faktor kebimbangan hadis akan bercampur aduk. Jadi saya buat soal kalau warna kuning tu mana kita nak highlight. Dia tak siwi, takut campur aduk dengan pandangan dan ijtihad mereka. Takut esei dia apa, karangnya dia, pandangan dia giduk masuk dalam tempat tu orang. Jadi orang tak tahu hadis hok mana, kalam ulama hok mana. Itu dia. Yang kedua, serta menggalakkan mereka daripada bergantung kepada tulisan sepenuhnya dengan mengabaikan hafazan. Dia bimbang takut duk gantung ke tulisan. Jadi dia orang dulu kan dia lebih suka kepada hafal hadis. Quran tak seraya dia hafal dah kan. Bimbangan tulisan hadis tersebut akan terjatuh kepada golongan yang bukan ahlinya yang menyebabkan timbulnya kekeliruan. Ini sebab dia tak siwi tulis. Sikap demikian dikatakan hanya berlaku dalam kalangan kibarut tabi'in. Kibar ni maknanya tabi'in besar. Hak dekat dengan sahabat. Tu orang panggil kibarut tabi'in. Iaitu peringkat awal zaman tabi'in sehingga akhir abad pertengahan hijrah. Setelah keadaan dan faktor-faktor penghalang penulisan hadis sudah tiada, maka mereka telah bersepakat untuk menulis dan menggalakkan penulisan hadis. Tak apa dah lah. Dia balas peringkat awal. Hak saki-baki pemikiran sahabat ada lagi kan. Kita tengok contoh macam Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ulama salaf telah berselisih pendapat mengenai penulisan hadis, sebahagiannya melarang dan sebahagiannya mengharuskannya. Kemudian mereka bersepakat mengharuskannya. Ini disebut oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Jadi Imam Suyuti kata Imam Nawawi sebut dia baluh nak tulis tak si tulis tu pergi ke awal, tapi akhir-akhirnya pokok tabi'in itu telah bersepakat. Jadi tak timbul masalah lagi kita ni ya. Sementara Ibnu Salah pula berkata, kemudian perselisihan tersebut terhapus dan umat Islam telah ijma' mengatakan harus menulis hadis, kerana kalaulah tanpa pembukuan hadis ke dalam kitab, nescaya akan hilanglah ia akhirnya. 3.5. Pada zaman pertengahan dan akhir tabi'in, tiada perbezaan pendapat, malah boleh dikatakan umat Islam telah bersepakat tentang keharusan penulisan hadis sehingga penulisan waktu itu sudah menjadi kebiasaan. Tak ada balas ya dah. Saya pergi cepat sebab benda tidak payah nak cerita, tak balas dah.
Justru penulisan dan pembukaan hadis pada zaman tabi'in semakin aktif dan berkembang dan penghasilan suhuf semakin bertambah. Seperti Sahifah Sa'id ibn Jubair, Sahifah Bashir bin Nuhaid, Sahifah Mujahid ibn Jabar, Sahifah Abu Zubair Muhammad ibn Muslim, Sahifah Ayub As-Suqtiani, Sahifah Hisham bin Urwah ibn Zubair dan lain-lain. Dia tulis bukan dalam bentuk buku lagi masa ni, dalam suhuf, kertas-kertas macam kita agak masa kita ngaji di universiti dulu kan setengah tak siapa agak tulis di kertas dah pakai lik kaci, gitu ya, dia tak buat lah gitu. Suhuf pembukuan hadis secara resmi ni bila dah duduk keadaan merata-rata gitu, maka Khalifah Umar Abdul Aziz, ni Khalifah Umar Abdul Aziz ni saya buat warna kuning ni, kita kena ingat dia ni sebab dia ni adalah mujaddid pertama. Sepakat ulama mengatakan dia mujaddid pertama, pembaharuan mujaddid ni. 100 Nabi mati, dia bangkit sebab ada hadis Nabi, innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli ra'si ma'ati sanah man yujaddidu amra diniha. Sesungguhnya Allah akan bangkitkan setiap kepala 100 tahun itu seorang mujaddid, seorang yang membaharukan urusan agama. Itu Nabi sebut. Jadi selepas 100 tahun Nabi sebut kepala 100 tahun, maka ulama sepakat mujaddid pertama ialah Khalifah Umar Abdul Aziz, memperbaharui urusan agama malak tu dia bangkit. Dan Imam Syafi'i dia katakan termasuk dalam mujaddid yang kedua ni sebab dia mati tahun 2204. Kan tak? Imam Syafi'i setiap 100 tahun seorang man tu seorang, dia tidak katakan man yujaddidu seorang. Ada almarhum Tok Guru Haji Zakaria tu dia ingat dalam kepala dia bila sampai aku akhir sekali dia kata di abad kita ni Hasan Al-Banna. Ulama-ulama kita sepakat lah ni mujaddid untuk abad kita ni Hasan Al-Banna. Tapi Tok Guru Zakaria tu dia ingat sampai 14 abad. Jadi Imam Syafi'i kita tu mujaddid kedua, dia tak 200 kan tak? Jadi dia setiap 100 tahun. Ini benda sahih sebab Nabi sebut. Kan? Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz, cuba tengok dia ni layak disebut mujaddid. Dialah yang mengarahkan supaya arahan rasmi kepada Gabda supaya hadis ini dibukukan. Cetusan adia beliau adalah kerana rasa bimbang dengan ramainya kalangan hufaz, orang yang hafal hadis ni yang meninggal dunia. Kalau begini kat dia kata hadis hilang lah bila dua orang hafal ni mati kan. Faktor kedua pula ialah kerana ketika itu telah muncul dan tersebarnya perkara bid'ah dan khurafat serta hadis-hadis palsu secara meluas. Jadi dia kata kena ada buku. Di sini titik mula zaman kegemilangan hadis sehingga berjaya melahirkan banyak kitab-kitab hadis dan tokoh-tokoh ulama hadis yang terkenal. Antara mereka yang menerima arahan rasmi khalifah dan menyahut seruan tersebut ialah Gubernur Madinah Abu Bakar Ibn Hazmi. Namun Khalifah Umar Abdul Aziz wafat pada tahun 101 sebelum sempat melihat hasil usaha Abu Bakar Al-Azmi. Dia arah tapi dia tak ada tengok hasil. Dia arah kepada Abu Bakar Al-Azmi buat buku hadis. Kawan ni duduk tengah usaha buat, dia mati dulu. Baik. Kemudian selain itu Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri. Ni seorang lagi yang saya kena buat highlight ni. Sebab apa? Inilah orang pertama membukukan hadis. Dia berjaya membukukan hadis. Ibn Shihab Az-Zuhri. Mati tahun 124. Ni dulu lagi pada Imam Syafi'i lagi ni. Dah? Cuba ambil ingatan ni. Ibn Shihab Az-Zuhri. Inilah orang pertama yang membukukan hadis. Abu Bakar dia tak ada sudahlah, tak ada. Abu Bakar tu dia macam tidak sempurna dia buat. Sejarah mencatat bahawa Ibn Shihab Az-Zuhri lah dia menerima arahan khusus daripada khalifah dan beliau berjaya menunaikan hasrat khalifah setelah berjaya menghasilkan sebuah kitab yang kemudiannya disalin dan dihantar ke Siak Jajian Takluk. Dia buat, orang panggil apa tu, dia duplicate atas barulah hadis itu boleh dimanfaatkan oleh umat Islam seluruh tempat. Nampak tak? Cuba kita faham cerita dia lagu mana.
Maka tercatatlah dalam sejarah bahawa orang yang pertama membukukan hadis ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalau yang ngaji hadis kena ingat ni, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Usaha Abu Bakar Ibn Hazmin dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini menjadi pencetus kepada kegiatan penulisan dan pembukuan hadis selepasnya. Lahir kemudiannya para ulama hadis seperti Ibnu Jurayj di Mekah. Ni ramai ada pakat jadi ulama hadis dia. Mekah. Ibnu Ishaq dengan Imam Malik di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri, ini kita kaji dengar ada. Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Al-Auza'i di Syam. Amrullah Ibn al-Mubarak di Khurasan dan Ar-Rubai Ibn Salamah di Basrah. Nampak tak? Merebok dah tu ulama-ulama hadis. Kesemua mereka ini adalah terdiri daripada ulama abad kedua hijrah. Kedua hijrah mana lepas 100 tahun. Sementara kitab-kitab hadis yang masyhur yang dihasilkan pada abad kedua hijrah ialah Muwatta Imam Malik. Ni dulu sekali ni. Imam Malik dah buat dah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kemudian Musannaf Sufyan bin Uyainah, Musannaf Syu'bah bin Hajjah dan Musannaf Al-Laith bin Ibn Sa'ad. Kitab yang dihasilkan di abad kedua hijrah ini mengandungi beberapa kelemahan, termasuklah Muwatta Imam Malik tu. Dalam kitab Muwatta Imam Malik tu kelemahan bukan kelemahan hadis. Hadis-hadisnya sahih. Tapi kelemahan dari sudut lain. Lagu mana? Antaranya ialah kitab-kitab tersebut bercampur aduk. Dia campur antara hadis Rasulullah dengan pendapat dan fatwa para sahabat dan tabi'in. Nampak tak? Campur. Jadi kalau kita tengok kitab Muwatta tu, kena cari hadis duk mana. Bukan supaya Bukhari Muslim sebuti kitab tu hadis belaka. Faham? Dia campur. Kelemahan yang lain ialah hadis-hadis tidak tersusun secara sistematik. Usah ke nak susun, tengok campur nak pula. Nak cari payah. Macam hadis-hadis Bukhari Muslim, Tirmizi semua ni kan, disusun sistematik. Mula-mula bab harah misalnya dah, bab suci, bab salah, bab semaya, bab zakah, nampak tak? Jadi semua tu ada bab, kitabus salah, kitabus zakah. Jadi semuanya kita boleh cari. Ini penting nak cari mana. Kalau macam kalau nak cari hadis bab semaya, ambil Bukhari pun dah cari. Walaupun banyak-banyak kita cari bab tu. Nampak tak? Tu orang panggil tidak sistematik. Bahasa dia lah sebab zamir permulaan kan. Mujunya tulis pun muju. Kalau Arab kau zamir dulu, tulis pun tak bui. Ingat tak? Kalau pakar buah hak gambar dah setengah-setengah daripada tabi'in, tulis pun tak bui. Kalau tulis tak bui kita tak jumpa hadis lah. Dah. Ini ialah hadis-hadis tidak ni serupa saya baca dah tadi ni. Abad ketiga hijrah mula mencipta satu sistem. Jadi Bukhari Muslim ni abad ketiga, lepas 200 belakang ni. Sebab Bukhari dia lahir tahun 194, dekat 200 tadi ni. Maka kitab hadis yang hanya mengandungi hadis sahaja, tidak bercampur aduk dengan pendapat dan fatwa sahabat dan tabi'in. Tak apalah. Hadis duduk suku dah. Kemudian hadis-hadis disusun mengikut nama sahabat yang dinamakan masani. Ni ke awal ni kan. Dia tidak susun ikut bab. Dia susun ikut nama. Misalnya kita kata Abu Bakar, sahabat yang paling besar sekali kira Abu Bakar dah. Jadi dia buat bab pertama tu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Yang ketiga hadis-hadis riwayatkan oleh Utsman. Lepas kali kita nak cari bab payah lah. Sebab dalam Abu Bakar macam hadis bab solat ada, zakat ada. Nampak tak? Ini dia panggil kitab musannad. Jamuk dia masanid. Masanid ni plural bagi musnad. Musannad pula silah. Musnad. Macam misalnya Musnad Imam Ahmad. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad tu, dia susun lagu tu, dia susun ikut nama sahabat. Sebab tu lah saya nak, masa saya buat masa ngaji dulu, bila kita jumpa hadis, kita kena tengok hadis ni Imam Ahmad duduk di bab mana, payah nak cari. Jadi kalau jumpa kitab Imam Ahmad, hadis tu hadis riwayat Imam Ahmad, saya tolak lalu, buat tak nampak tengok. Sebab susah leluh kita. Kalau riwayat Bukhari Muslim mudah cari jumpa. Sebab tu kalau dalam TC saya tak ada sahabat pun, saya tulis hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Padahal berasa kena benar nak ambil hadis ni. Tak salah leluh kita. Pasal apa?
Banyak cerita. Nak cari hadis tak jumpa. Sebab hadis dia disusun mengikut nama sahabat. Faham tak? Lepas nama sahabat tu nama orang lain pula. Okey. Ulama pertama menyusun kitab hadis mengikut kaedah ini ialah Abu Sulaiman At-Tayalisi, Usud bin Ibnu Musa Al-Umawi, Ubaidillah Ibnu Musa Al-Abasi, Musaddad Al-Basri, Nuaim Ibn Hamad Al-Khuzai. Ni. Selepas itu muncul pula Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan kitab musnadnya yang masyhur sampai hari ni pun orang guna musnad Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ibn Abi Syaibah dan lain-lain. Namun kitab yang dihasilkan pada awal abad ketiga juga mempunyai kelemahan. Terdapat hadis-hadis di dalamnya hadis dhaif dan maudhu'. Jadi hadis dalam kitab musnad Imam Ahmad apa semua ada hadis dhaif, hadis maudhu' juga. Ada kelemahan juga. Berdasarkan kelemahan ini maka ulama hadis telah mencipta satu kaedah dan metodologi pengumpulan dan penyusunan hadis, iaitu dengan mengumpulkan hadis-hadis sahih ke dalam satu kitab. Terfikirlah macam Imam Bukhari dia katakan lagu ni, kita buat hadis ni ada hadis sahih, kitab hadis ya ada hadis sahih saja dalam ni. Sebab tu dia beri nama hadis kitab dia Sahih Al-Bukhari. Kan? Dia kata takut payah nak cari duk capu dhaif pun ada, maudhu' pun ada. Ulama mengikut kaedah ini ialah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nama sebenar dia. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mati tahun 256. Ni so hak warna kuning tu sanuk suruh ingat tu dah. Kalau ada warna kuning tu cuba ingat ni. Al-Bukhari mati tahun 256. Dia orang pertama yang susun hadis sahih. Nama dia Sahih Al-Bukhari. Sampai hari ni tak ada lagi kitab hadis yang boleh lawan dia. Sebab tu orang sikit-sikit sebut Bukhari sama. Ni Sahih Al-Bukhari. Kemudian diikuti oleh Imam Muslim Ibn Hajar Al-Qushairi melalui kitab Sahih Muslim. Muslim wak getek. Dua ni saja yang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, mana? Sebab tu dia sebut fi sahihaini. Dalam kitab dia pada dua, bila disebut sahihaini, dua sahih ni channel tu Bukhari dan Muslim. Ini dua rangkai dua ni. Okey. Kedua-dua kitab ini dianggap kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ni ulama top 3 ni. Kitab yang paling sahih ialah Al-Bukhari dan Muslim. Kita tahu dah hari ni ya. Maknanya tidak semua kitab hadis ni serupa. Diikuti oleh Abu Dawud Sulaiman Al-Ash'ari As-Sijistani, Abu Isa Muhammad Ibn Sarah At-Tirmizi, Ahmad Ibn Syu'bah Al-Nasai dan Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini. 4 orang ni kitab hadis yang ditulis oleh keempat-empat mereka ini dikenali dengan nama Sunan Abi Dawud. Dia tak beri nama sahih sebab ada juga dhaif dalam kitab dia. Ingat dah, hak sahih dua tadi. Ni ada capu juga. Sebut tense Abi dengan Abu kan, Daud ni kan, hak tu nahang dah. Kali kita kata diriwayat oleh Abu Daud, tapi Sunan Abi Daud. Abu dengan Abi tu atau kena ngaji Arab, kena ngaji nahang. Bapa Abu Abi bagai tular dah. Tepat duduk saja dia panggil sekali Abu sekali Abi. Orang ngaji nahwu dia tahu lah dia dah. Jadi Sunan Abi Daud, Sunan Sunan Al-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ni Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Lepas pada dua sahih tadi tubik pula ni. Baik. 4 tersebut dicampur dengan 2 kitab sebelum ini, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dikenali dengan nama Al-Kutubus Sittah atau As-Sunan As-Sittah. Cuba tengok ni. Dia sebut Al-Kutubus Sittah ataupun Al-Sunanus Sittah. Ingat dah tengok ni. Kalau orang sebut Al-Kutubus Sittah, As-Sunanus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Boleh ingat hari ni?
Jadi ni sittah maknanya ni. Al-kutubu sittah maknanya kitab-kitab yang 6. As-sunan as-sittah, sunan-sunan yang 6. Mana ni tu? Itulah dia ni-nya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sebut kita buat kita antara Al-Kutubu Sittah dengan As-Sunani Sittah, dia lebih popular hak bawah. Jarang orang sebut Kutub Sittah, orang sebut Sunan Sittah. Jadi kita buat kalau untuk nak kecek biasa gini, kita kata hadis ni ada dalam Sunan Sittah. Orang faham dah tu. Mana ada dalam mana-mana ni kitab ini. Jadi sebut ni kita kena sebut Sunan Sittah. Cuma pakat sebut sekali biar jadi orang tua kata ngil lidah. Cara nak royak kat orang. Sunan Sittah. Cuma sebut. Biar sebut dah. Jadi kalau orang ngaji hadis dah Sunan Sittah pun tak tahu. Gapo Sunan Sittah? Kita boleh royak. Pejam mata boleh royak. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Tu susunan itu mengikut martabat dia tu. Mengikut orang panggil hierarki. Hak duduk nombor 1 dari segi autoriti, nombor 1 Bukhari, nombor 2 Muslim, nombor 3 Abu Daud, nombor 4 dalam sunan, nombor 4 At-Tirmizi, nombor 5 An-Nasa'i, nombor 6 Ibnu Majah. Tu susun dia tu. Ingat hari ni dah? Ada apa tau kena tengok buku semacam mazhab pasal mana? Ada dalam mazhab Pak. Ada dia kebanyakan demo ni dia tidak terikat dengan mazhab. Macam Al-Bukhari dia tak ada mazhab, dia mazhab dia sendiri. Okey. 3.12 dengan kelahiran karya-karya hadis tersebut abad ketiga Hijrah dikenali sebagai zaman kegemilangan hadis. Kerana kitab-kitab hadis yang masyhur serta para ulama hadis yang ulum seperti Al-Bukhari dan Muslim. Dengan zaman abad ketiga Hijrah bermakna berakhirlah zaman pembukuan hadis. Tak ada tutup cerita dah. Boleh dikatakan hampir keseluruhan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibukukan pada abad ini. Tak ada, selesai dah. Abad yang keempat seterusnya dianggap sebagai usaha penyusunan semula, pengulasan atau penghuraian serta ringkasan terhadap kitab-kitab hadis yang telah dihasilkan oleh ulama sebelumnya, bukan lagi kitab yang meriwayatkan hadis daripada syekh mereka. Nampak tak? Macam Imam Nawawi ke apa mari ke dia tu, dia tidak buat dah kitab hadis, dia ulah orang. Macam Imam Nawawi, dia misal Riyadhus Shalihin, bukan hadis dia ambil dalam tu Bukhari, Muslim, Tirmizi ada belakang dah. Justru ulama menjadikan akhir abad ketiga Hijrah sebagai tembok pemisah antara ulama hadis mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Mutaqaddimin makna awal, mutaakhirin akhir. Dia kerak situ. Telah bermakna tidak ada langsung ulama yang meriwayatkan hadis daripada syekh mereka, cuma jumlahnya kecil. Ada lagi cuba nak buat hadis juga, dia nak buat riwayat sendiri, dia usaha sendiri, dia cari sanak. Apa dah? Antara kitab-kitab yang masyhur yang dihasilkan oleh ulama abad keempat Hijrah dan selepasnya ialah ni, nama dia At-Tabarani. Kita kaji tengok, dengar tak? Hadis, kaji dengar tak? Dalam TV boleh sebut riwayat At-Tabarani. Kaji dengar ke tak ni? Ni dia kita tidak popular dah ni. Pasal dia ni kata gapo tembok tu orang kerak, orang buh tembok dah. Kalau muncul laginya misalnya siapa dia ni? Muhammad At-Tabarani. Ada 3 kitab dia, Al-Mu'jam Al-Kabir. Ni dia. Lah ni kita boleh dapat. Al-Mu'jam Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Dia ada hadis dia sendiri. Tapi dari segi authority, dari segi credibility hadis itu dia mutarujuk lah mana. Jarang ke orang ambil. Sebab ni dia dari segi banyak hak dhaif dalam kitab dia. Hak sahih dengan hak dhaif banyak hak dhaif dalam kitab dia. Selain itu beberapa kitab hadis yang dihasilkan dalam abad keempat seperti Sunan Ad-Darimi. Jadi dengar tak dah? Jadi kita tahulah hari ni. Waduh hadis Daruqutni, tapi hak ujur tu. Hak tidak popular tu. Sebab tu kalau lah orang yang orang dah
ahli-ahli hadis kan, dia tidak berhujah dengan kitab, dengan hadis-hadis ni. Haji tengok orang apa ahli-ahli hadis duduk di usap-usap mengaji tinggi. Dia kata ni hadis Daruqutni ni suka ada orang. Sebab hadis tu terpaksa kita kena analisa dulu. Kalau sebut Bukhari, orang tak kata apa. Muslim, orang tak kata apa. Tapi kalau sebut Daruqutni, orang nak tengok. Kita dah cek dah ke sanad dia lagu mana, apa pandangan ulama terhadap hadis ni. Apa dia cerita kan? Selagi pula apa dia Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ni dianya cuba kumpul hadis sahih juga. Dia pun memperkenalkan kitab dia Sahih Ibnu Hibban. Lepas tu Sahih Abu Awana, Sahih Ibnu Khuzaimah. Dalam mustikah hadis banyak Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Muntaka Ibnu Sakan dan tu hak nama Sahih belaka. Tapi walaupun dia nama Sahih, ulama cek balik banyak dhaif ikut dalam tu. Macam Sahih Ibnu Khuzaimah, Jabatan Perdana Menteri ambil dia bubuh dalam mustikah hadis bab puasa. Misalnya kita kaji dengar hadis tu Ibnu Khuzaimah tu kan, awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dia bagi kan, puasa tu awalnya ialah rahmat, yang kedua keampunan, yang ketiga bebas daripada api neraka. Tu hadis dhaif. Pasal dia tengok ini Sahih Ibnu Khuzaimah, dia kata sahih. Ibnu Khuzaimah dia kata sahih. Bila ulama cek dia sebenarnya hadis tu, sebab cuba tengok orang-orang hadis-hadis dia tak baca hadis tadi. Kalau we tazkirah dalam puasa kan orang lain awak. Macam tengok orang-orang yang mengajar hadis ke apa, dia tahu waktu lebih hadis tadi. Kita mari sama-sama lah kita mengambil peluang daripada bulan yang mulia, kerana Rasulullah bersabda awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Kita pun dengar ni bukan ahli hadis ni kalau lagu tu. Kenapa dah? Kaji dengar hadis tu dah? Semua di dalam, saya tengok dalam mustikah hadis jilid 2 bab puasa itu, jilid 2 ke jilid 3, dalam bab puasa tu semuanya ambil daripada Sahih Ibnu Khuzaimah yang banyaknya dhaif kan. Musnad Ibnu Jumay, Musnad Muhammad Ibn Ishaq, Musnad Abu Ishaq bin Nasir Al-Marwazi dan Mustadrak Al-Hakim. Okey. Dapat juga ulama yang menyusun hadis-hadis yang sedia ada dalam kitab-kitab sebelumnya tetapi diriwayatkan dengan sanadnya sendiri, dipanggil Al-Mustakhrajat. Kita nak bincang belakang dalam ini nama-nama jenis kitab Al-Mustakhrajat apa ada depan ni istilah-istilah dia. Jadi waktu rugi masa kata bincang ni dah. Kita kejumpa depan ni. Antara Mustakhrajat ala Sahihain, ala Sahih Al-Bukhari oleh Abu Bakar Al-Jurjani, Al-Mustakhrajat ala Sahih Muslim oleh Abu Awanah. Yang menyatukan kitab-kitab hadis terdahulu ke dalam satu kitab mengikut topik-topik tertentu seperti hadis al-ahkam, hukum-hukum, at-targhib, galakkan at-tarhib. Jadi ulama ada juga dia ambil beberapa kitab, dia buat kitab hukum, kitab untuk menggemarkan orang buat amal, at-tarhib, kitab yang mengancam dia nak buat musyrik tarhib. Dia cuba susun. Antara kitab Al-Jami'ul Bayan Sahihain oleh Ibnu Farad, Al-Jami'ul Bayan Sahihain oleh Al-Baghawi, dan Al-Jami'ul Bayan fi Kutubi Sittah oleh Ahmad Ibn Razim Al-Abdari As-Sirqisti. As-Sunnah oleh Al-Baghawi, Jami'ul Masanid wa Al-Qab oleh Ibn Jauzi, dan Jami'ul Usul fi Ahadits Rasul oleh Ibn Asil Al-Jazari. Sementara kitab-kitab hadis ahkam, at-targhib dan at-tarhib ialah Muntaqa al-Akhbar fil Ahkam oleh Abu Barakah Ibn Tamih Hanbali, Al-Kubra oleh Al-Baihaqi, Umdatul Ahkam oleh Al-Maqdisi, dan at-targhib wa tarhib oleh Al-Munziri. Kita baca saja lah sini. Selain dapat juga mencipta kaedah mendapatkan hadis dengan mudah dengan menyusun hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh ulama sebelumnya mengikut pangkal hadis yang kemudiannya disusun mengikut abjad. Kitab yang disusun mengikut kaedah ini dikenali dengan nama kitab atraf. Ni macam-macam proses. Nak suruh mudah cari hadis. Dia bubuh macam indeks. Seperti Atraful Kutub Sittah oleh Muhammad Ibn Tahir Al-Maqdisi, kitab Atraf As-Sahihain oleh Ibrahim bin Muhammad Ad-Dimashqi, dan fi Ma'rifatil Atraf oleh Al-Mizzi. Ni kitab-kitab dia ni.
Proses perkembangan pembukuan hadis berterusan sehinggalah pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah iaitu kota Baghdad jatuh ke tangan Tartar pada tahun 5. Tengok tak? Tu punuh tamadun Islam tu kerana telah diserang oleh Mongol Tartar dah. Siapa dia? Hula. Tu kita ngaji sejarah dulu, kita ingat situ tak? Ia bukan sahaja menyebabkan proses penghasilan karya hadis terbantu, malah juga telah berpindah dari kota Baghdad ke negara Mesir dan seterusnya ke India. Pernah pusat pemerintah Islam lagi duduk di India. Waktu bakal di India ada orang alim lah ni tu. Orang yang ngaji di India ada. Dalam karya hadis masih wujud kemudiannya bila mana terbukti pada abad ke-7 dan selepasnya juga berjaya melahirkan beberapa orang ulama hadis di samping beberapa karya hadis yang pelbagai bentuk. Antara Muslim oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni kitab Muslim dia ambil buat syarah. Macam tafsir lah. Al-Bukhari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini kita saya buat tanda highlight ni kerana mustahak ni. Kalau syarah Muslim ni kena ingat Imam Nawawi. Syarah Bukhari Ibn Hajar. Ingat dua ni. Syarah ni mana dia elaborate, dia ulah hadis itu. Terdapat Zawaid iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tambahan kepada kitab tertentu seperti kitab Majma' Zawaid wal Manba' Al-Fawaid oleh Abu Bakar Al-Haythami, Al-Mata' Aliyah fi Zawaid Al-Masanid Al-Thamaniyah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan Jam'ul Jawami oleh As-Suyuti. Baik, kitab-kitab hadis ahkam ni kita adakan kitab hukum secara juga mula diperkenankan pada abad ke-8 Hijrah, antaranya kitab Al-Ilman fi Ahadits Al-Ahkam oleh Ibn Daqiq Al-Aid dan ini kitab sahih orang dah baca tu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ni lewat ada Ibn Hajar ni tahun 852. Begitu juga dengan kitab-kitab takhrij. Kitab takhrij kitab ke mana? Kitab yang menyatakan sumber asal sesebuah hadis yang terdapat dalam kitab sama ada kitab akidah, tasawuf dan sebagainya serta menilai hadis-hadis tersebut. Antaranya ia kitab takhrij ahadis Ihya oleh Al-Iraqi. Ni Imam Al-Iraqi ni dia takhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Imam Ghazali. Sebab kalau kita beli naskah baru kitab Imam Ghazali ni kan dia telah ditahqiqkan oleh telah ditakhrij hadis dia oleh Imam Al-Iraqi. Dia kira ya Imam Ghazali hak ni dhaif, hak ni maudhu', hak ni dhaif. Jadi supaya apa tujuan dia nya? Orang tengok dari sudut negatif, dia kata Imam Al-Iraqi nak kena ke Imam Ghazali, padahalnya dia nak bersihkan kitab tu supaya kitab tu tidak dibuang begitu saja. Kan tak? Jadi kalau orang baca kitab Ihya tu dia tengok bawah, oh tak usah pakailah hadis ni sebab Imam Iraqi kata hadis ni sangat dhaif. Nampak tak? Jadi supaya kitab Ihya tu terus berguna, itulah usaha yang dibuat oleh Imam Iraqi. Kitab Rayah li Haris al-Hidayah Az-Zailai, Al-Habib fi Takhrij Al-Wajiz Al-Kabir oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Ibn Hajar seorang ni nilai sungguh dia banyak benda dia gaul, maknanya banyak benda dia buat. Kita jumpa sama dah. Dia dengan Suyuti. Suyuti ni habis ilmu ada di kitab dia. Fiqh ada, hadis dia, tasawuf ada berlaku dia. Sumbangan ulama abad hadis kepada hadis tidak terhenti hingga ke abad ke-10 Hijrah. Dekat sampai abad kita ni. Malah berterusan ke dewasa ini yang meliputi skop yang lebih meluas dan tidak terbatas di negara Arab sahaja. Sebaliknya merebak sehingga ke negara India yang berjaya melahirkan ulama hadis yang terkenal. Antara kitab hadis yang dihasilkan oleh ulama selepas abad ke-10 ialah kitab-kitab syarah seperti Faidul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari oleh Muhammad Anwar Al-Kashmiri. Ni orang India belakang ni. Fathul Mu'in. Ni kitab kita dah baca sama. Fathul Mu'in bi Syarh Sahih Muslim oleh Dr. Musa Lashin. Bukan Lashin. Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud oleh Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi. Kemudian Tuhfatul Ahwal Sunan Abdul Rahman Al-Mubarakafuri. Dia tak bunyi Arab ni, buat pun India belakang tak. Rabb bi Tartib Muslim Ahmad oleh Abdul Rahman Al-Musawwa Syarh Muwatta Malik oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Ni soal ni. Hak inilah ulama hadis
yang terkenal di benua India, Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Anak murid dia yang ambil daripada dia tu susuk mari Tok Khorasan. Dekat nak pergi ke Tesco ada tu kan, Jalan Maulana Khorasan. Tok Khorasan mari duduk di Kelantan dulu, dan Tok Khorasan ni ialah ulama hadis yang pengajian dia sapa kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Termasuklah Tok Guru almarhum Tok Guru Aziz ni juga dia mengaji hadis dengan Anwar Shah Kashmiri. Saya ambil sanad pengajian dia masa waktu master dulu. Dia mengaji dengan Anwar Shah Kashmiri, dan dia boleh royak orang ni akhir sekali sapa ke Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Termasuklah seorang laginya Maulana Asri Kobekian. Ni pengajian hadis dia. Bukan sanad hadis ni, pengajian dia. Tok guru siapa kepada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Kemudian Syarh Sunan Tirmizi oleh Syekh Ahmad Syakir dan Syarh Sunan An-Nasai oleh Asy-Syanqiti. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram oleh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Nailul Atar Syarah Muntaqal Akhbar oleh Asy-Syaukani. Fathul Alam bi Syarh Bulughul Maram oleh Sidi Hasan Khan. Kemudian Nuzah Al-Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin oleh Mustafa Al-Alqin. Al-Majaz Ahadith fi Ahkam Muhammad Ajaz Al-Khatib dan lain-lain. Kita nak pergi tengok sampai ke akhir sekali. Perkembangan ilmu hadis juga telah merebak sehingga ke Nusantara, sehingga melahirkan ulama yang berwibawa seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri di Indonesia. Malaysia kita tak ada. Syekh Nuruddin An-Nari juga dikenal sebagai ulama hadis. Universiti dia ada di Aceh. Saya pergi dah di universiti tu, Universiti Ar-Raniri. Rombongan yakin lagi. Masa tu Cik Ramli tak duduk yakin lagi. Sekali dengan apa ni, Dr. Cik Mak Muda masa tu. Jadi dia Cik Ramli dia pergi Ar-Raniri di Aceh, Universiti Ar-Raniri. Walau bagaimanapun beliau lebih dikenali sebagai ulama dalam bidang tasawuf, namun beliau merupakan tokoh ulama hadis Nusantara. Ni Nuruddin Ar-Raniri ni tokoh ulama hadis Nusantara. Yang karyanya Bidayatul Habib fi Targhib wa Tarhib, atau nama lainnya Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Al-Hadits An-Nabawiyah. Bisa hebat dia tak? Karya ini dianggap karya pertama yang dihasilkan dalam bidang hadis di Nusantara yang mengandungi 831 hadis. Bisa juga Syekh Nuruddin. Sumbangan ulama mutaakhir banyak terlibat dalam usaha mentahqiq kitab-kitab terdahulu. Antaranya adalah Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mentahqiq Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Muhammad Nasruddin Al-Albani, ini dia baru mati tahun 99, baru mati dia ni. Ia mentahqiq kitab Mishkat Al-Masabih karya At-Tabizi dan kitab As-Sunan oleh Ibnu Abu Asim Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ini Dr. Ruzaimi gaji sebut semua ni. Syekh Shu'aib Al-Arnaud, dia dan ni. Mentahqiq kitab Syarh Sunan oleh Al-Baghawi. Syekh Hamdi As-Sada mentahqiq kitab Al-Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabarani dan beberapa ulama hadis mutaakhir yang terkemuka. Saya duk kejar sangat ni nak biar boleh masuk ni, baru kita nak masuk ilmu sebenar bab mustalah hadis. 15 minit ni dah. Jadi nak minta ni tolong pasang telinga hak ni dah. Pasalnya kalau kita reti hak ni, orang baru orang kata reti hadis dah. Okey. Ya ni dah. Tu. Bab mustalah al-hadis. Baru ni latar belakang baru ni. Ni minggu ni. Ingat tak? Ni baru masuk gelanggang dia. Sebab tu saya kata sini tolong pasang telinga, tolong perhati molek. Supaya kita, bila reti hak ni orang panggil reti hadis. Ni jaga orang ngaji. Saya boleh kata bahawa di pusat-pusat pengajian pondok dia tidak mendalami mustalah hadis. Sebab apa? Saya boleh bukti. Pasal tu tajuk TC saya. TC master saya pengaji hadis di pondok. Saya ambil pondok-pondok utama dalam Kelantan ni, pergi jumpa suruh kita pergi interview, kita dapati bahawa pengajian mustalah hadis di pondok-pondok pengajian hadis tu sendiri tidak ke mana. Sebab tu dia benda gini. Kalau kita nak dapat nak ngaji di masjid, nak ngaji di balasah mustalah hadis, orang rakyat tak usah jumpa lah di Kelantan. Dia kena masuk kelas pun ni. Jadi kalau reti mustalah hadis, baru orang panggil reti hadis. Faham Sebab tu saya nak minta ni tolong pasal telinga molek ni. Kalau tak faham tanya selalu. Hak ni baru akademik ni.
Okey, kita sambung minggu depan, cuma nak mukadimah lagi ni, dan 15 minit lagi. Baik, nombor 1 hadis ni pembahagian hadis dari aspek periwayatan. Dia ada 2 jenis hadis ni. Nombor 1, dia bagi dari segi seramai mana orang yang meriwayat. Yang kedua, dia tengok dari segi kekuatan hadis tu pula. Nak boleh menentukan sesuatu hadis, dia tengok 2. Saya ulang sekali lagi. Cara yang pertama, pembahagian cara nak tengok seramai mana orang yang meriwayatkan hadis tu. Yang kedua, kita nak tengok batang tubuh hadis tu sendiri, kekuatan dia setara mana. Faham tak? Jadi kita pergi pertama dulu, pembahagian hadis dari aspek periwayatan. Kalau boleh poin hari ni, ni tak apa dah. Dari sudut jalan riwayat. Jalan riwayat ni, kan kita tahu dah hadis ni dia ada jalan dia dah. Orang ni riwayat daripada orang ni, orang ni pada orang ni, orang ni pada orang ni. Jadi dalam melalui jalan riwayat ni, hadis terbahagi pada 2 bahagian aja. Orang dia sebut-sebut ni. Hadis yang diriwayatkan melalui jalan yang banyak atau perawi yang ramai. Ramai orang meriwayat hadis ni. Hadis ini dinamakan hadis mutawatir. Inilah kita tahu ni, orang dia sebut hadis mutawatir ni sini benda ni. Orang yang meriwayat hadis tu ramai. Ni kita nak bincang ni. Baik. Sebut ni kita kena sebut molek, nak mat mana, nak panjang mana. Mutawatir. Wah tu kena panjang. Jangan sebut mutawatir. Mutawatir. Jadi mutawatir. Nah, Acik sebut sekali. Kalau kita sebut korang hadis mutawatir, dia kata ngaji hadis ni. Kalau kita ada dah mutawatir, dia kata ngaji hadis gua, dia kata sebut betul-betul. Okey. Ingat dah? Ramai. Lagu mana? Ni. Kalau kod Arab dia sebut mutawatir. Lagu ni. Kalau tulis kod Arab tu biarlah panjang mana. Kalau kod tulisan Rumi pun pasal transliterasi tu saya buat apa ada garis datang. Tanda panjang dah. Okey. Riwayat melalui jalan yang terbatas. Tak saat ni hak ramai tak ramai seramai mana nanti dulu. Dengan bilangan tertentu. Ada bilangan tertentu yang orang panggil tak ramai. Hadis ini dinamakan ahad. Panjang dua-dua ni. Ni. Ahad. Kalau pendek dua-dua jadi hari Ahad. Yaumul Ahad. Ahad. Baik. Sekarang ni hari ni biar duduk dalam kepala kita ni, boleh ilmu hari ni. Hadis ni bagi 2 aja. Mutawatir dan ahad. Nama satunya ahad, satunya isni. Sudah kerja. Mutawatir, hadis ahad. Lagu mana? Ni nak bagi mutawatir, ahad. Macam-macam cara dah saya buat nak suruh jadi mudah ingat dah. Agak apa dia mutawatir? Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi hadis yang pada adatnya mereka boleh bersepakat untuk mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok munasabahnya pakat mai kita pakat wakhenak, kita pakat belawak tidak munasabah tengok kepada batai tubuh orang tu pula. Jadi dia panggil hadis mutawatir. Ada dari nota belakang. Bilangan ini tidak tertentu pada satu tabaqah peringkat saja, malah disyaratkan pada setiap tabaqah dari awal hingga ke akhir sana. Gini. Naik katalah daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah dah. Rasulullah didengar oleh sahabat. Orang panggil sahabat lah sebab dia dengar Rasulullah. Ramai di sini ni. Bukan Sayyidina Umar saja dengar, ramai orang ni dengar, orang ni dengar. Bukan saja. Tabi'in yang dengar ni ramai juga. Dan setiap sahabat ni pula, muka orang ni dengar, dia bawa ke orang lain pula. Kata kalau 10 orang dengar, setiap 10 orang ni tabi'in ni 10 orang pula. Setiap aspek ini pula 10 orang pula. Jadi
supaya direct selling. Ya. Jadi maknanya syarat dia nak jadi mutawatir kena ramah setiap peringkat sehingga sampai kepada buku hadis. Nak boleh sampai ke Bukhari tak bawah ni. Dia Bukhari tak apa, tak ramah tak apa dah jadi buk. Nak boleh sampai ke buk tu daripada orang ni kok orang ni orang ni kok orang ni ramah semua. Barulah orang panggil hadis mutawatir. Sebab tu hadis mutawatir tak banyak. Ada nanti tak apa lagi. Selesai. Okey. Ini Rasulullah nak sapa kepada sahabat ramah, sapa kepada tabi'in ramah, gis terus ramah semua. Ini orang panggil dia mutawatir. Syarat-syarat dah mempunyai 4 syarat. Hendaklah diriwayatkan oleh perawi yang ramah. Ramah-ramah duk jauh tu seramah mana. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan bilangan yang minimum. Ia sebut ramah tu paling kurang berapa? Tetapi pendapat yang terpilih ialah 10 orang. Makna kurang pada 10 tak boleh jadi mutawatir. Mana? Bila ramai tadi mesti ada pada setiap tabaqah. Sebab tak dia? Peringkat dah. Tabaqah mana peringkat? Tabi'i pun ramah, tabi'i pun ramah sampai ke buku hadis. Okey. Bilangan yang ramah juga mestilah pelbagai pihak. Ini syarat dia pula. Yang terdiri daripada bahasa yang berlainan mazhab dan tempat yang berbeza. Sebab dia takut gini ramah-ramah ke puak dia. Kena ke puak-puak ni puak-puak mazhab Syafi'i misalnya. Hanya sokong sebab hadis tu duduk sokong mazhab dia. Kita nak suruh berbagai etnik, berbagai bangsa, berbagai mazhab. Payuh dah nak boleh hadis mutawatir. Sumber periwayatan sesebuah hadis itu adalah melalui anggota panca indera seperti pendengaran dan penglihatan. Gini. Hadis ni tak boleh an. Lapah an ni makna daripada. Daripada tu belah mana mu dengar sendiri kau ke mu dengar orang royak. Tak? Dia naknya lapas seperti dengar Rasulullah. Sami itu makna aku mendengar. Orang itu telah mengkhabar kepadaku. Mana? Orang itu telah bercakap kepadaku. Faham eh? Tak boleh main ambil dengan siapa? Daripada orang. Daripada tak sih. Tak boleh jadi. Bukan tak boleh jadi sahih, tak boleh jadi mutawatir. Nanti dulu. Soalan nombor 2 ni. Pembahagian nombor 2. Ni pembahagian mutawatir dengan ahad dulu. Kalau nak jadi sahih tak sahih krian. Kita tak bincang lagi sahih dhaif dah. Jangan tanya sahih dhaif lagi ni. Dua ni dulu. Ni bagus sebut. Hukum hadis mutawatir membawa kepada ilmu daruri. Daruri lawan dia nazari. Daruri ni maknanya tak payah cek. Nazari kena cek. Mana? Daruri kita dalam kitab ada sebut secara daruri. Maknanya secara tak payah cek al-maklum. Tak? Iaitu satu keyakinan yang wajib diterima secara qat'i, putus. Ia seorang yang melihat sendiri sesuatu peristiwa yang tidak boleh dinafikan. Saya nak bagi pukul 10 dah. Kita biar 10 minit tu kita makan ulumul Quran. Takut berhenti tengah jalan tak nak faham dah. Justru semua hadis mutawatir adalah diterima tanpa perlu disoal selidik terlebih dahulu tentang kedudukan perawinya. Bila sebut mutawatir, orang tak payah cek perawi mana, sikoh lah, sikoh kau tak sikoh kau, perawi ni duduk mana, sambung kau tak sambung, tu cerita dalam hadis ahad. Tadi sahih dhaif hasan duduk dalam ahad, tak duduk dalam mutawatir. Kalau mutawatir
Tak payah tanya sahih tak sahih. Sebab tu saya sebut baru ni mutawatir dia tinggi pada sahih. Orang bincang sahih kau tidak ni dalam hadis ahad. Mana sini ya? Ni kita ni orang kata metode ya kita reti metodologi hadis ni. Jadi kalau orang kecek dia kata hadis kita royak hadis mutawatir ni, dia kata mutawatir pun belum tentu sahih dia kata. Tu bengohlah. Kita pasal sahih tak sahih duduk dalam ahad. Macam ni di sini. Ada dua ni kan? Mutawatir dengan ahad. Ni. Hak ni kan? Mutawatir selagi ialah ahad. Hak ni orang tak kecek dah ni. Hak sahih ko, dhaif ko, hasan ko, dah. Maudhu' ko duduk dalam ahad. Sebab dia nazari. Kena cek. Hak ni daruri. Quran duduk sini. Sebab tu kita ngaji Quran jalan mutawatir. Orang tak cek dah Quran ni sahih tak sahih. Sebab mutawatir. Ya? Yang mutawatir. Nak bukti mana ni sikit lagi 2 minit. Hadis mutawatir terbahagi kepada 2 jenis. Boleh bukti sini lah. Ni. Hadis mutawatir ni pula terbahagi kepada 2 jenis. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Putih sekat tu lah. You nak contoh dulu. Contoh hadis mutawatir ni. Ada depan ni tapi saya sebut dulu lah. Hadis mutawatir salah satu contoh hadis mutawatir ialah yang muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar. Nabi sabda. Semua orang riwayat berlaku hadis tu. Berpuluh-puluh orang dengar Nabi. Dia setiap peringkat pula berpuluh-puluh orang. Apa makna tadi? Siapa yang membohongiku dengan sengaja, Nabi kata, maka persiapkanlah tempat duduk dia nanti di dalam neraka. Rupanya hadis yang tak baik, berdosa besar, buat hadis palsu ni jadi hadis mutawatir. Ni ulama hadis marah sangat. Ni mudah-mudah aja baca hadis tu. Ni hadis sahih, ni hadis sahih. Ni tak royak mari mana galau ikut dia. Ini jenayah yang besar sebab patutlah ada sebahagian ulama hadis yang menghukumkan kufur orang yang mendustakan hadis Nabi. Baca hadis palsu kufur. Setengah ulama hadis. Pasal apa? Hak larang rekod hadis ni duduk dalam hadis mutawatir benar. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang membohongiku dengan sengaja. Gi belawak. Hak aku tak kata, dia kata aku kata. Nabi kata. Mana? Falyatabawwak, maka siap percayailah maq'adahu ni tempat duduk, tempat tinggal, rumah dia minan nar dalam neraka. Baiklah. Itulah dia hadis mutawatir. Boleh tak? Okey, kita berhenti sekarang ni. Minum air dulu dah, sambung. Dalam sunnah sifat tu dia pakai tekrikan mutawatir ahad. Oh, dia tak boleh. Dia tidak tulis itu. Dia tak tulis. Dia ada kitab kau. Kita akan jumpa nanti lepas pada ni ada ulama dia buat satu kitab ni. Himpunan hadis-hadis mutawatir. Tak ada. Orang cari situ lah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada sekarang. Jadi biar boleh buh dari poket hari ni. Boleh buh dari poket ni 2-3 perkara. Mutawatir dengan hadis ahad. Boleh cikgu Hasan? Boleh.